Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajah binti Mak Yusof, nombor matrik 266343. Saya memilih Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Duafa Lil Banat Siti Aminah untuk dianalisis keperluan latihan terhadap organisasinya. Pengenalan kepada analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan boleh ditafsirkan sebagai satu proses di mana organisasi mengenal pasti latihan dan perkembangan yang diperlukan oleh pekerja-pekerja mereka dengan tujuan untuk membolehkan pekerja-pekerja mereka dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik. Latihan secara amnya bertujuan untuk mengembangkan lagi kemahiran, keupayaan dan pengetahuan di kalangan pekerja untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Latihan juga amat penting dalam organisasi untuk meningkatkan semangat pekerja, mengurangkan risiko kemalangan, peluang kenaikan pangkat serta dapat meningkatkan produktiviti. Latar belakang organisasi. Rumah Anak Yatim dan Duafa Lil Banat Siti Aminah bertempat di Pasir Pekan, Kelantan. Rumah kebajikan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan juga anak miskin yang terbiar dengan matlamat untuk menempatkan mereka di rumah kebajikan ini tanpa sebarang bayaran dengan kebajikan mereka dijaga, termasuklah dalam aspek seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan juga pendidikan, di mana kanak-kanak di rumah kebajikan ini diberikan pendidikan secara menyeluruh dengan pendidikan tahfiz separuh masa, pendidikan ilmu agama dan juga pendidikan akademik. Terdapat 3 persoalan berkaitan analisis keperluan latihan terhadap organisasi ini. Pertama, apakah kemahiran, pengetahuan dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh pekerja rumah kebajikan ini? Kedua, adakah pekerja-pekerja rumah kebajikan ini mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kemampuan yang sepatutnya untuk membolehkan mereka menjalankan tugas dengan baik di rumah kebajikan. Ketiga, jika terdapat kekurangan terhadap pekerja-pekerja ini, adakah latihan akan boleh membantu mereka? 3 teknik analisis keperluan yang digunakan. Pertama, temu bual. Temu bual dijalankan di kalangan pekerja di rumah kebajikan. Ia bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pandangan para pekerja yang berkaitan dengan aspek kerja dan tugas mereka. Ia juga bertujuan untuk melihat secara kasar keksa pengetahuan, knowledge, kemahiran, skill dan kemampuan abilities yang dimiliki oleh setiap pekerja dan menilai tahap keksa yang sepatutnya dimiliki oleh pekerja di rumah kebajikan ini. Okey, yang kedua, pemerhatian. Pemerhatian dilakukan untuk melihat bagaimana para pekerja menjalankan tugas mereka dan sejauh mana mereka mengendalikan diri mereka dalam melaksanakan tugas dan peranan yang diberikan kepada mereka. Dan yang ketiga, ujian kemahiran. Ujian dilakukan untuk mengukur secara tepat sejauh mana kemahiran yang dimiliki oleh setiap pekerja di dalam aspek berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan rumah kebajikan itu. Ujian digunakan sebagai alat pengukur yang tepat untuk melihat paras keksa yang dimiliki oleh pekerja. Keputusan ujian ini dijadikan sebagai penanda aras kepada latihan yang akan dijalankan. Hasil analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan dilakukan kepada semua peringkat dan orang yang terlibat di dalam organisasi. Ini bertujuan untuk membolehkan hasil analisis yang menyeluruh dapat diperolehi bagi mendapatkan gambaran sebenar bentuk dan keperluan latihan yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Pertama, analisis keperluan organisasi. Analisis keperluan organisasi dilakukan untuk menganalisis organisasi bagi membolehkan perkara-perkara atau isu yang diwujudkan dapat dikenal pasti di dalam organisasi tersebut. Aspek utama yang diberikan
Perhatian adalah matlamat dan objektif yang wujud bagi organisasi tersebut. Objektif utama mereka adalah untuk membolehkan anak-anak yang tidak mempunyai kemudahan diberikan peluang untuk mendapatkan kemudahan tersebut melalui rumah kebajikan ini. Oleh kerana keperluan dan pentadbiran rumah kebajikan anak yatim dan Du'afa Lil Banat Siti Aminah dipengaruhi oleh perubahan persedaran dan keperluan yang diperlukan oleh anak-anak yang ditempatkan oleh mereka. Keperluan terhadap latihan juga berubah mengikut keperluan yang diperlukan. Ini mendorong kepada rumah kebajikan ini untuk beralih kepada pentadbiran secara digital bagi membolehkan sebarang urusan dan urusan yang perlu dilakukan oleh mereka. Kedua, analisis keperluan kerja tugas. Analisis keperluan tugas merujuk kepada tugas dan kemahiran yang diperlukan oleh kaki tangan yang terlibat dalam perusahaan dan pentadbiran rumah kebajikan ini. Oleh kerana perusahaan dan pentadbiran rumah kebajikan ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang penting, semua kaki tangan yang terlibat perlu mempunyai satu set kemahiran yang betul dan tinggi bagi membolehkan mereka menguruskan rumah kebajikan ini dengan sebaik mungkin. Analisis keperluan tugas ini dilakukan melalui pelbagai pendekatan, termasuklah pemerhatian, temubual dan analisis tugas yang dilakukan oleh kaki tangan terlibat. Analisis yang dilakukan akan membolehkan data yang lengkap berkaitan dengan tahap kemahiran digital yang dimiliki oleh kaki tangan dapat dikenal pasti dan juga akan membolehkan set latihan dan program yang sesuai dapat dibina dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengasah kemahiran digital yang ada dan diperlukan oleh kaki tangan rumah kebajikan ini. Dan yang ketiga, analisis keperluan individu. Di dalam analisis keperluan individu, ia merujuk kepada analisis keperluan latihan yang diperlukan oleh setiap individu. Tujuan analisis ini dilakukan adalah untuk membolehkan set perancangan latihan yang tepat dapat diprogram khusus untuk setiap orang mengikut keperluan mereka, termasuklah pengetahuan dari set kemahiran yang diperlukan serta perubahan sikap yang dikehendaki pada setiap individu tersebut. Penilaian individu dilakukan melalui pelbagai kaedah, termasuklah penilaian prestasi melalui rekod-rekod dan data yang sudah wujud terhadap kaki tangan tersebut. Penilaian kendiri di mana kaki tangan tersebut diminta untuk menilai dan menentukan tahap kemahiran yang dimiliki oleh mereka serta ujian kemahiran yang dilakukan untuk mendapatkan statistik yang lebih jelas terhadap tahap kemahiran yang dimiliki oleh kaki tangan tersebut. Laporan perancangan latihan. Perancangan latihan merujuk kepada program latihan yang dibentuk dan diraka berdasarkan kepada maklumat dan data yang dikumpul melalui analisis keperluan latihan. Tujuan latihan ini adalah untuk menangani beberapa isu berkaitan dengan proses operasi di rumah kebajikan ini. Pertama, peralihan sistem rekod analog kepada digital. Kedua, pengemaskinian data dan maklumat rumah kebajikan. Dan yang ketiga, pembaharuan proses permohonan dan pemberian kebenaran di rumah kebajikan. Laporan program perancangan. Pertama, persediaan latihan. 1 kali program ceramah pengenalan program. Kedua, ujian kemahiran dilakukan untuk membolehkan analisis dilakukan kepada semua pekerja yang terlibat untuk melihat tahap pencapaian mereka. Kedua, matlamat program untuk memberikan dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta keupayaan para pekerja rumah kebajikan dengan kemahiran digital dan menggunakan teknologi sebagai cara untuk menyimpan rekod dan berurusan di rumah kebajikan ini. Ketiga, objektif program meningkatkan tahap kemahiran digital di kalangan kaki tangan rumah kebajikan anak yatim dan Du'afa Lil Banat Siti Aminah. Kedua, melakukan peralihan pengurusan analog kepada digital di rumah kebajikan anak yatim dan Du'afa Lil Banat Siti Aminah serta melakukan semua urusan pentadbiran di rumah kebajikan anak yatim Du'afa Lil Banat Siti Aminah kepada bentuk pengurusan digital. Yang keempat, kandungan program ataupun modul, ceramah, perbincangan, simulasi.
Kelima, tempoh program. Latihan pendidikan ianya akan dijalankan selama 6 minggu iaitu pada setiap hari Sabtu untuk 1 jam 30 minit setiap kelas. Kumpulan sasar, pekerja-pekerja di rumah bajikan iaitu sebanyak 8 orang iaitu pekerja kerani, pekerja pejabat dan pegawai pentadbir yang akan menyertai program latihan peralihan ini. Dan perbelanjaan latihan. Bayaran upah diberikan kepada pengajar serta allowance disediakan kepada kaki tangan yang terlibat dengan program ini. Kesimpulan, organisasi sentiasa berkembang dan berubah, tidak kiralah ianya merujuk kepada perkembangan operasi, pentadbiran, pengurusan ataupun tata kerja. Secara teorinya, apa yang wujud tidak akan kekal selama-lamanya. Sebaliknya, dengan kelenturan dan fleksibiliti yang ada, setiap organisasi mempunyai peluang dan sentiasa terdedah dengan perubahan. Pekerja perlu sentiasa peka dan mengambil perhatian akan kemahiran dan pengetahuan mereka bagi membolehkan mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Organisasi juga perlu peka akan keperluan dan kepentingan kemahiran yang diperlukan di dalam organisasi. Penting bagi organisasi untuk sentiasa berusaha menjalankan analisis keperluan latihan bagi kepentingan analisis dan perkembangan pekerja dan organisasi. Sekian, terima kasih.